Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 3 Cemerlang. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja di rumah. Baiklah murid-murid, bagi meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu PDPR tahun 3 kali ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam pembelajaran secara ulangan. Ini kerana kita telah melengkapkan keseluruhan sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 untuk tahun ini iaitu pada tahun 2021. Kita telah melengkapkan pembelajaran kita di dalam kedua-dua buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada murid-murid yang sentiasa mengikuti pembelajaran kita pada tahun ini. Baiklah murid-murid, untuk kali ini kita akan mempelajari iaitu berkaitan dengan kemahiran tata bahasa iaitu kata penguat. Apakah maksud kata penguat? Baiklah murid-murid, ini merupakan pembelajaran secara ulangan untuk memantapkan lagi kemahiran tata bahasa kamu. Maksud kata penguat ialah kata yang mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung padanya. Ya, sekali lagi cikgu nyatakan di sini, kata penguat ialah kata yang mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung padanya. Baiklah, yang kedua, jenis kata penguat ada 3, iaitu kata penguat hadapan, di mana letaknya di hadapan. Kata penguat belakang, letaknya di belakang. Kata penguat bebas, dia boleh letak pada mana-mana keadaan. Jadi murid-murid, kata penguat ini bertujuan untuk memperkukuhkan sesuatu ayat itu. Jadi ia adalah merupakan tulang belakang kepada ayat tersebut agar ayat tersebut menjadi sebuah ayat yang bermakna. Baiklah, kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan perkataannya yang letaknya di hadapan. Kata adjektif atau frasa adjektif. Sebagai contoh, terlalu, paling, agak, paling cantik, terlalu jauh, agak dekat. Sebagai contoh. Contoh ayat kata penguat hadapan. Yang pertama, kamera model ini paling canggih berbanding kamera model lain di pasaran. Maksudnya, kamera model ini tiada tolok bandingnya. Maknanya dia merupakan yang paling canggih dan paling terkini daripada kamera-kamera yang sudah sedia ada. Buku itu terlalu tebal. Masakan ibu saya paling sedap. Baiklah. Kata penguat belakang. Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang. Kata adjektif atau frasa adjektif. Sebagai contoh, sekali, benar, betul, nian. Ya? Contoh ayat kata penguat belakang. Yang pertama, rumahnya jauh sekali. Lihat ya, perkataan yang diwarna merahkan tersebut kedudukannya terletak di belakang. Maknanya ia merupakan kata penguat belakang. Dia tidak berada pada kedudukan di hadapan, tetapi dia berada pada kedudukan di belakang. Jadi menjadikan ia sebagai kata penguat belakang. Rajin benar dia membantu ibunya. Rajin, kata adjektif adalah kata sifat ya. Rajin di hadapan, benar di belakang. Maksudnya, kata penguat itu di belakang. Rupa ustazah itu cantik betul. Cantik merupakan kata adjektif. Betul itu adalah merupakan kata penguat. Ingat ya murid-murid, kata adjektif ini adalah merupakan kata sifat. Sifat yang ada pada diri kamu sendiri ataupun rupa bentuk sesuatu perkara. Pemandangan di tepi laut indah, Nian. Nian tu cantik ya.
Niat itu maksudnya cantik ataupun sesuatu perkara yang indah, sedap dipandang dengan mata. Baiklah, kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas, sama ada sebelum atau selepas kata atau frasa adjektif. Maksudnya, dia boleh letak di mana-mana saja dia ingin berada. Itu kita panggil kata penguat bebas. Yang pertama, amat. Yang kedua, sangat. Yang ketiga, sungguh. Baiklah, kita lihat contoh ayat kata penguat bebas. Yang pertama, hasil kerjanya amat teliti. Ya, murid-murid, di sini kita lihat kata penguat bebasnya terletak di mana-mana, sama ada di hadapan dan di belakang. Kerjanya di hadapan, amatnya di belakang. Yang kedua, kotak itu sangat berat. Okey, kata penguat berada di hadapan, kata adjektif berada di belakang, iaitu berat. Baju kebaya itu sungguh cantik. Sungguh adalah merupakan kata penguat, cantik itu merupakan kata adjektif, iaitu di mana ia berada di belakang. Baiklah murid-murid, ini adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kata penguat yang kita pelajari pada hari ini secara ulangan. Jadi untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di mana kita perlu melaksanakan latihan. Latihan yang perlu kamu laksanakan adalah pada halaman yang ke-28, iaitu di dalam buku teks aktiviti Bahasa Melayu jilid yang kedua pada halaman yang ke-28. Sekali lagi cikgu terangkan di sini, aktiviti latihan yang perlu kamu lakukan adalah di dalam buku teks Bahasa Melayu aktiviti jilid yang kedua pada halaman yang ke-28. Maksudnya adalah di dalam buku aktiviti teks Bahasa Melayu jilid yang kedua pada halaman yang ke-28, di mana kamu diminta untuk melengkapkan bina ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan maklumat gam daripada polistrina. Alia sedang membentangkan hasil kerja kumpulannya di hadapan kelas. Kumpulan yang mengemukakan banyak soalan akan dikira sebagai pemenang. Cuba bina soalan berdasarkan dengan carta arir yang dinyatakan pada halaman yang ke-28 tersebut. Jadi di sini kamu diminta untuk melengkapkan latihan ini dengan membina ayat tanya dan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jawapan yang terdapat pada carta tersebut. Cuba bina ayat tanya berdasarkan rujukan kepada jawapan yang diberikan, iaitu pada carta tersebut. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat dan menyempurnakan latihan yang perlu dilaksanakan pada hari ini. Jadi di akhir pembelajaran, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih di atas penglibatan kamu dalam PDPR kali ini. Stay safe at home, jaga diri, sampai jumpa lagi. Sekian terima kasih daripada saya, Cikgu Nazri bin Wahab.